Rektum. Okay, rektum dan kemudian ke bahagian anus keluar. Okay, so siapa yang dah melabur hari ni tu, itulah proses pencernaan telah berlaku dengan lengkap. Melabur, tahu melabur? Tak apalah, tak tahu pun, tapi kalau dah pergi toilet tu melabur lah tu. Okay, so sistem pencernaan, first sekali awak perlu tahu struktur. Tahu struktur dengan tahu fungsi adalah berbeza ya. Struktur ni awak perlu label. Okay, label dahulu. Okay, so sebelum label kena tahu dulu definisi. Apa dia definisi ataupun apakah yang terlibat dalam sistem pencernaan ni. Okay, contoh, struktur So struktur ni label dan juga bahagian-bahagian yang perlu ada dalam sistem pencernaan. Okay, so setengah tempat buku rujukan ke mana-mana buku, dia akan tulis salur alimentary. Okay, sama ada salur alimentary anak-anak, salur alimentary lembu ke, arnab ke. So awak kena faham, bila sebut alimentary tu, itu berkaitan dengan sistem pencernaan. Okay, itu berkaitan dengan sistem pencernaan sebab dia menggunakan saluran pemakanan, okay, daripada mulut sampailah ke tubuh. Okay, so alimentary ni dia merujuk kepada bahagian struktur pencernaan ni yang panjang yang panjang ni maksudnya daripada mulut sampailah ke tubuh. Okay, so kalau awak tengok mula contoh-contoh struktur yang terlibat, okay, mulut, esophagus, serta usus kecil, usus besar tubuh yang kita senaraikan tadi. Okay, organ lain, okay, ada organ lain. Kalau salur alimentary, bila sebut salur ni dia adalah melibatkan pergerakan bolus makanan daripada mulut. Okay, apa dia bolus? Makanan yang awak kunyah tu sebelum dia nak berjalan pergi esophagus tu, bila dah kunyah-kunyah tu, dia bentuk tu dipanggil bolus. Maksudnya bentuk yang bulat-bulat macam fishball tu akan awak telang. Tapi bukanlah fishball yang besar tu, bentuk tu awak tak nampak ya. Cuma dia akan bergerak bergerak dari mulut tadi selepas dikunyah, dikisar, digodak dalam mulut ni. Okay, baru dia bergerak ke esophagus. So dia bergerak semua ni melalui saluran. Okay, so that's why dipanggil salur alimentary. Tetapi ada satu lagi struktur, dia tak terlibat dalam salur alimentary ni, tapi dia perlu dalam sistem pencernaan. Kena faham tu. Okay, dia terlibat dalam sistem pencernaan iaitu organ. Okay, organ apa? Hati, pundi, hempedu dan juga pankreas. Okay, ini yang perlu dalam sistem pencernaan, tapi dia tidak berada dalam laluan ini, laluan salur tadi tu. Okay, sebab kalau awak nak tahu nanti lepas ni, dekat usus kecil ni akan berlaku proses resapan. Okay, yang mana bahan-bahan yang kita makan tadi dah jadi kecil. Okay, lepas tu meresaplah pergi ke hati, pankreas dan sebagainya lah. Okay, itu nanti. Sekarang ni kena kenal dulu struktur. Okay, struktur seterusnya kita ada kelenjar. Okay, so semua ni terlibat dalam sistem pencernaan. Cuma lokasinya berbeza. Okay, kemudian kita ada kelenjar liur dalam mulut lah. Okay, kelenjar liur, kelenjar gaster. Okay, siapa tahu kelenjar gaster ni dekat mana? Ni bukan gangster ya. Bukan ganas. Kelenjar gaster dekat mana? Organ mana? Hello? Ada orang tak? Lupa ke? Senyap ke? Kelenjar gaster? Kelenjar usus? Lupa. Patut diam. Dekat mana? Pankreas ke hempedu? Buku ada tu. Dekat bioskop tu semua ada. Kutek semua ada. Pankreas cikgu. Pankreas. Okey, ni saya dah tunjuk tadi. Okey, dekat pankreas ada kelenjar gaster. Kemudian kelenjar usus pada bahagian usus merembeskan jus pencernaan ke dalam salur alimentary. Okey, jus pencernaan ke dalam salur alimentary. Maksudnya macam kelenjar liur tadi. Okey, dalam mulut kita ni ada kelenjar liur. Okey. Dan ada kes 2018 ada yang tertukar-tukar.
Soalan tu tanya tentang enzim. Enzim apa dalam mulut? Enzim apa dalam mulut kelas? Amylase. Yes, okay. Itu hari-hari boleh ingat tu. Dalam mulut ada amylase. Dalam mulut ada amylase. So amylase tu dihasilkan oleh siapa? Dirembeskan oleh siapa? Kelenjar liu ni. Okay. Itu maksudnya, saya bagi contoh satu je, mudah. Contoh mudah. Kelenjar liu merembeskan jus pencernaan yang mana dicernakan oleh enzim amylase. Enzim amylase tadi membantu proses pencernaan di mulut. Pencernaan makanan di mulut. So nampak simple je, tapi ni ada dalam soalan SPM 2018 ya. So tajuk ni kena faham betul-betul. Baru kita kenal struktur. Ada 3 tu, salur elementary, organ yang terlibat dan juga kelenjar-kelenjar. So semua itu ada dalam sistem pencernaan. Sebab awak kena ingat sistem ni satu yang besar ya. So that's why organisasi sel dia bermula dari sel, tisu, organ dan sistem. Ingat lagi tak? Harap-harap datanglah tu. Cerita-cerita lama tu. Okay. Sel, tisu, organ, sistem. So sistem ni satu yang besar. Sebab tu di bawah sistem tu ada organ, ada sel dan tisu semua tu. Seterusnya kita tengok ini dia struktur. Struktur dan soalan label. Soalan label. Ada nak masuk ke? Ya. Masuk Ahmad Fahrin. Ya, Ahmad Fahrin. Ahmad Fahrin masuk pukul berapa ni? Kalau dalam kelas ni boleh lah. Dekat sini tak boleh nak buat apa. Tapi cubalah belajar ya. Mungkin hari ni ada masalah kot masuk lambat. Selepas ni cuba belajar jaga masa disiplin. Yang ada ni pun. Sebab dia akan terganggu ya. Sama juga dekat sekolah, pergi toilet, masuk kelas lambat. Ataupun datang lambat. Dia akan mengganggu kawan-kawan yang dah ada. Kita belajar disiplin. So saya teruskan. Ini label, soalan label dan selalunya dia sekalikan dengan soalan struktur. Sebab label ni dia tak adalah, kalau soalan struktur dia akan ambil separuh kat sini ke, separuh kat sini ke. So awak perlu label. Jadi kena tahu dulu yang asas ni, struktur dan label. So label ni tengok saja, belum lagi fungsi ya. Setiap ni ada fungsi dia. So label, mulut kat sini. So jaga-jaga dari segi garisan. Kita tak boleh panggil anak panah ya. Sebab awak tak perlu tulis lukis anak panah kat sini. Bio sekarang ni banyak dia hanya letak garisan saja. Tapi garisan tu bila melabel perlu tepat. Sebab ada soalan awak perlu buat garisan ni. Ada soalan dia tanya, ini apa, ini apa. Jadi hati-hati bila soalan yang awak perlu label. Contoh kelenjar liu ni, bawa garisan tu betul-betul dekat kelenjar liu. Tak boleh terlajak ke depan, tak boleh sampai dekat sini sebab bila biologi awak letak sini, dekat sampai sini je ataupun dekat kulit kepala je, itu dah menunjukkan lokasi tempat lain, struktur lain. Otak ke, rambut ke. So that's why betul-betul kena tepat pergi dekat kelenjar liu. Kalau terlajak kat depan ni pula, itu dah jadi rongga hidung. Awak pergi ke atas ni. Itu dah struktur lain, lokasi rongga hidung. Sama juga dengan mulut. Awak tarik, awak pergi berhenti kat sini. Betul lah tu mulut cikgu. Itu bukan mulut. Dekat depan ni lubang hidung. So garisan tu kena tepat. That's why dia tak boleh macam seni lukis awak buat gerigis-gerigis tu, tak boleh. Kemudian lidah. Lidah ni jarang-jarang lah. Yang selalu difokus pharynx. Dekat belakang ni pharynx. Kemudian esophagus. Dekat ni. Esophagus ni kalau awak nak label tengah ni pun boleh, tak ada masalah. Sebab dia saluran yang panjang. Ada satu lagi form 3 hari tu, form 3 ke form 2 tu larynx. Pharynx, larynx. Larynx bawah sikit. Bawah sini larynx. So tengok balik. Kemudian hati. Semua kenal hati.
Cek pada badan awak tu. Okay. Kalau kat sekolah ni boleh buat t-shirt. Pernah buat tak t-shirt struktur ni? Saya rasa tak pernah. Saya rasa macam pernah nampak budak sesi petang buat. Mungkin bukan batch awak lah kot. Okay, kita guna t-shirt putih. Mungkin lah batch lain. Guna t-shirt putih, kemudian lukis je. Letak kat badan kawan awak tu, kemudian lukis benda ni semua. Oh, pernah. Saya rasa batch awak kot. Okay, tak apalah, janji pernah nampak ya. Pernah nampak benda tu. So, pastikan kalau orang tanya hati kat mana tu, tahulah. Jangan tunjuk dekat dada pula hati ya. Dekat atas ni hati ya. Tak betul lah. Okay, so perut sebelah sini. Pundi hempedu. Okay, ductus hempedu. Okay. Kenal dulu. Nanti tak kenal tak tahu kat mana. Okay, pancreas selalu orang panggil cikgu macam daun. Yelah, boleh lah. Itu pancreas antara perut dengan usus kecil ni. Okay, usus besar. Okay, sorry. Usus besar, okay. Kemudian dalam usus besar tu ada usus kecil. Okay, appendix. Okay, rectum dan dubo. Okay, appendix ni banyak cerita dia. Kalau sebelum ni tak jumpa artikel yang menyatakan tentang fungsi appendix ni, sehinggalah yang terkini rupanya memang ada fungsi dia. Nantilah saya cerita. Okay, sekarang kenal struktur dulu so doktor semua ni kenal dulu. Okay, dah kenal barulah kita tengok apa dia jenis-jenis dia, apa dia definisi dia dan juga proses yang berlaku pada setiap struktur tersebut. Okay, so setiap struktur tu ada tugas dia masing-masing. So kena fahamkan definisi dulu. Sebut pencernaan. Apa dia pencernaan tu? Cerna. Okay, so dalam terms bioscience semua ni kena tepat tak boleh tukar-tukar. Cikgu boleh tak tulis penghancuran contohnya? Tak boleh ya. Ataupun awak kata proses kunyah-kunyah telan, tak ada. Okay. So pencernaan ialah proses penguraian. Okay. Keyword dia penguraian molekul. Saya tak berapa gemar guna ni, butiran ni sebenarnya molekul. Penguraian molekul makanan besar dan kompleks kepada molekul kecil yang ringkas dan terlarut supaya mudah diserap. Dia ada kaitan dengan metabolisme. Kalau metabolisme, pemecahan molekul yang kompleks kepada yang ringkas. Okay. Pencernaan, dia penguraian. Okay, saya nak tanya, ada beza tak penguraian dengan pemecahan? Kelas? Hello? Hello cikgu. Kelas saya ni saya banyak tanya. Kena cakap. Engkau jangan dengar je. Kalau tak cikgu cakap seorang. Kena bagi apa kata? Dua hala lah. Bukan dengar je. Kena alert. Okay. Apa dia penguraian dengan pemecahan? Ada beza ke sama je? Penguraian ni Nabil sebut seorang nama budak perempuan senyap je. Nabil mewakili lelaki ya. Selamat budak lelaki. Azura je lah. Boy, orang lain tak ada dah. Tak kenal lagi. Tengok lagi siapa ada. Pas. Malu cikgu. Sari. Ambil lah siapa-siapa. Siapa-siapa. Dennis lah. Dennis. Nabil ramai siapa-siapa cepat Nabil. Azura nak cuba ke? Apa ada beza tak ni apa tu? Penguraian dengan pemecahan. Kalau saya guna penguraian batu-batuan sesuai tak? Saya boleh cakap macam tu. Start sesuai tak ayat tu? Penguraian batu-batuan dengan pemecahan batu-batuan. Okey, sebab tak sesuai pemecahan kat sini sebab pemecahan tu kira makanan yang awak ambil burger sedebuk tu, burger sebiji tu, okey, masuk mulut awak tu sebenarnya itu pemecahan dia. Okey, so that's why kalau definisi metabolisme pemecahan molekul okey. Yang ini cerna ni sebab awak dah kunyah dalam mulut tadi,
dah kunyah butiran, jadi dah jadi bentuk bolus, bentuk bulat-bulat tu. Sebab tu dia panggil proses penguraian. Okay? Butiran makanan besar tadi, sebab makanan yang paling besar tadi sebiji tu dah pecah. Okay? Cerna ni dia hasil dari pemecahan tadi dia terurai, that's why dia kata proses penguraian makanan besar dan kompleks kepada butiran yang kecil dan ringkas. Okay? Maksudnya nak tolak ke dalam tu dah jadi, nak sampai ke usus kecil tu, itu dah jadi ringkas dan terlarut. Okay? Sebab di usus kecil, segala makanan yang awak kunyah tadi tu mudah untuk terlarut dan diserap di vilus, okay, di vilus usus kecil. That's why kena faham dekat sini definisi pencernaan. Okay, cerna. Okay, so gunakan perkataan penguraian, okay, proses penguraian butiran makanan besar. Sebab tu dia sebut kat sini butiran makanan besar. Okay, butiran ni yang dah terurai lah, bukannya yang seketul tadi. Sebab tu penguraian butiran. Okay, makanan besar ni makanan yang awak ambil tadilah tu, sedebuk tu, okay, masuk dalam mulut. Okay, kepada butiran yang lebih kecil. Okay, so terbahagi pada dua, fizikal dan kimia. Okay, bila sebut fizikal ni, biasanya keadaan tu awak boleh nampak lah, ataupun dia dalam bentuk yang lebih kasar. Okay, bila pencernaan kimia, dia lebih melibatkan enzim dan tindak balas kimia dalam badan nanti. Okay, so seterusnya itu definisi ya. So pencernaan terbagi dua, fizikal dan kimia. Okay, apa dia antara contoh-contoh fizikal? Okay, ini yang pertama, secara mekanikal. Okay, bila sebut fizikal, secara mekanikal, mekanik lah. Okay, beza mekanikal dengan kita panggil apa lagi? Yang mekanikal ni biasanya nampak ya. Contoh awak hantar kereta kedai tu, kereta rosak, motor rosak, tu mekanik lah yang baiki. So benda tu nampak. Okay, so boleh tak bagi saya jawapan dekat mana struktur pencernaan, sistem pencernaan tadi berlaku secara mekanikal? Lokasi dia dekat mana? Siapa lagi? Haning ada Haning? Ya, cikgu. Dekat mana struktur Mulut. Yes, okay. Kenapa? Cuba cakap sikit. Kenapa dekat Sebab mulut? dia kunyah. Okay, kunyah lagi, lepas tu jadi apa? Jadi apa ni, enzim amylase. Kunyah, lepas tu pergi mana? Jadi bentuk apa? Pergi mana? Bentuk bolus. Nak pergi mana? Daripada pergi apa ni? Apa saluran yang panjang tu? Trakea. Dah tertukar lagi tu. Seorang lagi tertukar. Sekarang tak ada trakea. Esophagus. Yes, okay, esophagus. Okay, thank you. So, tolong bezakan sekali lagi antara sistem pencernaan dengan sistem respirasi. Okay, kecuali awak tercekik awak tutup salur esophagus, okay, termasuk dalam salur trakea, itu yang sebabnya tercekik, awak tutup saluran udara. So that's why terbelahak tu. Okay, itu cerita nanti. Okay, cerita sekarang ni fahamkan fizikal adalah pemecahan molekul makanan tadi dalam mulut secara mekanikal. So awak boleh nampak benda tu, ambil buah apple ke apa makan, nampak. Okay, mekanikal tu awak kunyah, awak godak dia, nyam-nyam tu. Okay, kemudian awak kisar dia, gigit-gigit dia bagi hancur lumat. So akhirnya membentuk butiran yang halus. Okay, kemudian awak telan, okay, pergi ke esophagus. Okay, selepas pengunyahan tadi dan telan pergi esophagus. Dalam esophagus tu berlakunya proses peristalsis. Okay, proses peristalsis ni kalau nak nampak, awak ambil straw, letaklah batu kecil ataupun berbola kecil dalam tu, awak tolak turun. Awak picit turun. Itulah contoh mekanikal yang berlaku pada esophagus. Boleh buat sendiri kat rumah. Ambil straw, letaklah apa-apa yang bulat kecil, tolaklah dia. Picit turun. Itu contoh pergerakan dalam esophagus yang kita kenali sebagai peristalsis.
Dan ingat perisasis ni bukan dekat esophagus saja, banyak tempat ya. Nanti kita tengok ya. Okey, itu fizikal. So benda ni kita boleh nampak dengan jelas lah. Tapi bila sampai ke pencernaan kimia, dia melibatkan penguraian molekul kompleks menjadi molekul yang lebih ringkas. Lebih ringkas. Daripada kompleks tadi yang awak tolak tadi masuk ke perut. Di perut akan dihantar ke usus kecil. Dan perut tadi dah akan berlaku banyak proses juga. Tapi saya tak cerita kat sini lah. Sini kena faham apa dia pencernaan kimia tu. Dan di sinilah sebenarnya banyak berlaku tindak balas enzim. Dekat perut semua tahu ada enzim renin dengan pepsin. Kenapa saya mudah sebut tu? Sebab saya dah bagi clue sebelum ni, ada tajuk sebelum ni tentang enzim. Bila sebut perut je ada R, ada P ya. Perut. Pepsin dengan renin. Itu dekat perut. Itu mudah nak ingat ya. Sebut perut ada pepsin dengan renin. Itu enzim di perut. Seterusnya kita tengok. So untuk ini bezakan ya fizikal dengan kimia. Kimia ni dia lebih kepada melibatkan tindak balas yang dibantu permudahkan oleh enzim. Mengikut lokasi. So step by step kita mula pencernaan dalam mulut dahulu. Dalam bioscore tu tolong isi nota-nota ni yang garis tempat kosong tu. Tangan bergerak, jangan dengar, jangan tidur, jangan landing ya. Tangan bergerak tu isi. Kalau tak bioscore awak kosong rugi ya. Beli mahal-mahal ya. Saya setiap masa saya guna bioscore tu, cuma sekarang awak sendiri letak tak bioscore dekat sebelah tu. Sebab saya dah bagi tahu nota ni boleh ambil dia punya jawapan kat sini. Isi dekat bioscore tu. Jadi nanti buka sekolah saya nak minta lah bioscore tu ya. Jangan tunggu tangguh cikgu minta baru nak isi. Rugi ya. Buang masa. Isi sekarang. Sambil-sambil dengar ni. Oh dah habis masa. Tak apa. Sekejap je yang ni. Laki pelajar lelaki ada nak pergi solat jemaah ke? Ada cikgu, ada. Ada cikgu. Ya. Dah gelak tu dah tahu dah. So untuk pencernaan dalam mulut ni, kita mula dengan karbohidrat lah. Kita semua ni nasi, roti semua belasah ya. So semuanya mengandung karbohidrat yang terlebih karbohidrat tu akan jadi masalah. Jadi saya stop kat sini. Bukan nak pergi sembahyang Jumaat tu. Kita sambung nanti dan kita tengok soalan ya, aktiviti. Cuba tengok muka surat 146. Ada tak? Buku teks tengok 146 buku teks. Sebab tajuk bab 9 ni baru sikit kita masuk. So muka surat 145, 46 tu tolong baca lepas ni. Kemudian kita ada eksperimen makanan. Eksperimen makanan ni kat sekolah lah jawab dia. Ataupun nanti saya bagi contoh video seterusnya muka surat 148. Sampel makanan lagi. Guna albumin telur. Awak tengok buku teks ya. Cikgu tengok buku teks ni. Kemudian latihan 9.1. So kerja sikit je tu. Saya akan tanya next class hari Rabu ni ya. Hari Rabu ni 9.1 muka surat 150 tu. 1, 2, 3 saja. Boleh ya? 1, 2 boleh. Boleh kelas? Jumpa tak? Jumpa cikgu. Jumpa. 1, 2 je. Tak banyak pun. 1, 2 saja. Itu orang kata kacang je tu. So sampai sini ada soalan sebelum saya tutup? Ada tak?
Tak ada? Faham Ah, semua? Faham. Syoki ada tak? Ha. Saya asyik sebab saya perasan selalu dia tak ada. Ya, tak apa. Bukanlah selalu. ada. Ada, Syauqi mana? Ada Saya cikgu. cari nama ni. Okey, sekarang 32. Mana lagi 6 orang? 6 orang tak ada. Fatin, Farah Adlina tak ada. Dia pergi mana? Hospital ke apa? Okey. Nanti saya cek kehadiran 32, 30 saja. 30 saja. Hari ni ada Google Meet apa? Subjek apa? Math. Penuh tak? Sebab pagi. 27 orang je. Okey. Pagi selalu macam tu. Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekejap. Cikgu. Walas. Mana? Syoki, baca walas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu. Cikgu, saya nak tanya cikgu soalan random. Boleh. Apa dia? Pasal peparu tu yang tadi tu. Contohnya kalau Cuba buka kamera. orang yang kerap isap rokok tu, lepas tu dia kena mandi. Nabil. Cuba buka kamera. Tak apa. Labi malu-malu pula. Okey, orang yang Nabil. isap Lagi rokok. sama lah cikgu macam tu. Dia tak mandi. Dia bising. Nabil tak pakai tudung Nabil. Mana ada, saya laki cikgu. Ada orang jawab tak pakai tudung lelaki. Okey, tak apa. Paru-paru isap rokok, kenapa? Contohnya orang tu dia buka. Contohnya orang tu isap rokok, lepas tu dia kena COVID kan cikgu. Okey. Lepas tu Tu mati dia. dia mati ke cikgu? Dia terus macam mana tu? Wish. Mana mati. Dia ada harapan ke untuk hidup? Dia sebenarnya okey. Kena sebut dulu mati hidup tu apa orang kata takdir kan. Okey, yang kedua dari segi perubatan tadi. Okey, dia tahu tempoh dia tahu dia ada COVID itu berapa lama satu. And then tahap dia terima stage dia terima COVID tadi tu. Adakah tahap 1, 2, 3, 4, 5. So kalau 5 tu chances untuk peluang hidup tu agak tipis lah orang kata. Okay. So lagi orang kata lagi cepat lah. Lagi cepat. Faktor umur satu, faktor merokok pun ya. Okay. So chances tu lagi rendah daripada dia nak harapkan dia bertahan lama tu kurang lah. Sekarang ni ini kes betul ke? Sebab saya selalunya doktor kena diagnose dulu. Kes betul ke ni? Tak ada. Saya terfikir je. Terfikir. Okey, terfikir tak apa. Dia tengok situasi. Sebab katakanlah dia tak perasan dia dapat COVID. Okay, dia dah lama merokok. Okay, paru-paru orang merokok ni kita tahu dia dah penuh dengan tar. Okay, penuh dengan tar, color pun hitam semua tu. Dan bila penuh dengan tar, alveolus tu pun dah dari segi alveolus tu nak memberi peningkatan kepada tekanan suara tu pun dah mengalami sedikit masalah. Cuma orang merokok ni jangka hayat dia tak tentu, depend pada jenis penyakit pada badan orang tu juga. Okay? Ada orang boleh bertahan sampai 55, ada orang 40-an pun dah meninggal kalau penyakit dia tu banyak dalam badan dia. Lain situasi, lain orang, lain situasi dia. Jadi kalau orang yang merokok biasa lepas tu dapat corona ni pun depend pada tempoh dia detect corona tu bila. Okay? Kalau katakanlah dia tak perasan. Okay, dia dah kena virus corona tu, dia tak perasan, dah lah dia merokok. Tu pergi dekat hospital, dah stage 3 atau stage 4. Sekiranya antibody dia kuat, insyaAllah masih boleh dirawat. Okay, tapi dah sampai stage 5, situlah orang kata antara hidup dan matilah. Okay, antara dua tu lah. Sebab dia punya immune badan tu, bergantung pada sistem badan tu. Okay, dan sekarang ni kita tahu ada vaksin. So dari segi vaksin tu orang kata boleh juga membantulah orang yang merokok ni. Cuma situasinya berbeza sebab dia
kalau orang kata kalau orang normal ni 60% chances untuk hidup tu lebih. Tapi orang merokok ni dia dah peratus tu mungkin 40 atau 50 saja. Sebab paru-paru dia yang normal tadi dah, yang merokok tadi tu dah tak normal. Satu hal. Okay. Yang orang normal ni tak ada masalah dengan, tak ada masalah sekiranya antibody tinggi, sistem imun tinggi. So depends pada individu tersebut. Okay, boleh jelas? Okay, boleh Nabil? Boleh cikgu, jelas. Faham? Faham. So, yang merokok ada ke student merokok? Silap soalan tu. Memang ada student merokok kan? Betul? Betul tak Nabil? Betul. So, careful lah. Janganlah kurangkan merokok tu. Okay. Kelas ni ada ke? Zalahuddin? Ya, cikgu. Kau merokok? Ada ke? Tak. Kalau awak merokok, saya rasa macam pelik. Tak. Akil? Akil tak kuat ni tidur ke apa ni? Akil. Hari tu siapa? Ada seorang. Ya. Sebab ada seorang hari tu, saya tak sebut nama lah. Orang lain semua dah keluar. Saya panggil dia pun tak jawab. Saya tahulah dia buat apa. So hati-hati ya. Ada seorang tak keluar-keluar, lepas tu saya panggil pun tak jawab. So careful ya. Jadi janganlah sampai terlelap. Syauqi, Azim tak ada. Takkan Azim merokok ke? Tak kan? Selalu tenggelam. Azim, ada soalan Azim? Oh Azim. Okay, cuma semua tahulah orang yang merokok ni dia punya paru-paru tu memang dah terganggu lah, tak normal seperti orang normal lah. Yeah? Okay, ada soalan lain? Dorato, Azura, ni Aisyah, Syari. Ada soalan lagi? Tak ada. Tak ada cikgu. Okay. Nabil kot ada lagi? Tak puas Tak hati ada. lagi? Ada soalan lain? Tak ada. Ada, saya tanya sebab bapak saya tu kerap rokok kan. Lepas tu dia keras kepala sikit lah. Dia apa? Dia keras kepala. Itu lah. Doa lah, doa. Dah. Doa banyak-banyak. Kita anak ni kena kejap Azura okey. Anak ni kena tak boleh lah nak melawan ke apa. So caranya doa lah. Doa banyak-banyak. Okay. Mungkin nasihat tu lain lah pula orang dewasa lah nasihat. Awak doa je lah anak, berkat doa anak ni. Okay. Baik cikgu. Lembut hati ayah. Okay, Azura. Okay. Okay, saya faham. Sebab macam bila awak belajar respirasi, takkanlah air tu pergi dekat paru-paru kan. Okay, yang cadangan tadi tu yang kata minum air tu, maksudnya benda tu peringkat awal. Bukannya dah penuh tu baru nak buat. Peringkat awal ni maksudnya setiap hari, sebab kita tak boleh tahu bila kita kena corona tu sebab ada sporadik sekarang ni. Sporadik tak ada tanda-tanda. So that's why dia galakkan setiap hari tu kita minum air suam tadi tu. Okay? Maksudnya bila at least kita dah cuba cegah. Maksudnya katakanlah ini contoh. Katakanlah minum pergi pasar balik terlupa basuh tangan. Tapi awak dah standby dengan minum air dan sebagainya. And then lambat sikit je basuh tangan. Tapi dah sentuh hidung dulu. Maksudnya virus ni walaupun dia cepat, at least tapi dia ambil masa jugalah nak masuk ke dalam paru-paru tu. Maksudnya awak kena cepat-cepatlah teringat kalau terlupa nak basuh tangan ke apa tu, awak dah minum air, maksudnya kat situ masih lagi ada tempoh masa untuk awak awak halang benda tu masuk ke paru-paru. Itu maksudnya. Okay, maksudnya minum air tu sentiasa. Okay, sentiasa bukannya tunggu dah masuk dalam paru-paru baru nak minum air suam tu semua. Itu bukan langkah terbaik lah. Ya, dalam langkah terbaik ni dia kena sentiasa amalkan. Okay, sebelum kena amalkan. Jadi sebab kita tak tahu bila virus tu ada dalam badan kita. Faham tak maksud saya tu, situasi tu?
Azura. Dia okay, setakat ni confirm lah satu dia order kan. So sebenarnya banyak bahan ubat-ubatan tu yang sebenarnya kalau first case saya bukanlah nak cakap patient jadi eksperimen, tapi orang kata doktor akan pelbagaikan ubat-ubatan tu yang nak mencegah, bukan merawat ya. Tu ada beza tu, mencegah. Sebab kita tak ada ubat yang confirm untuk musnahkan virus tadi. Jadi untuk mencegah ni, contoh yang selalu doktor gunakan ubat yang mengurangkan, nama ubat tu saya lupa lah, tapi adalah nama-nama ubat yang dia akan masukkan kepada pasien tersebut untuk mengurangkan sempit saluran pernafasan tu. Macam asma tadi dia guna bahan yang menghilangkan keradangan kan. Jadi bahan-bahan tersebut dia cuba nak kata campur tak adalah, cuba orang kata cuba dulu, okay, try and test. Sebab dalam bidang perubatan ni banyak try and error, jadi mana yang sesuai tu itu yang dia suggestkan. Okay, bukan sebab benda baru, satu yang baru, okay, virus yang baru ni dia nak testing untuk ubat-ubatan tu ambil masa. That's why vaksin pun bukannya on the spot terus boleh buat ya. Dia dari segi research tu kena ada. Dia tak boleh main-main. Okay, virus datang, okay, terus bagi vaksin ni. Itu tak boleh. Itu bukan vaksin dah tu. Itu macam boleh membunuh sebab tak ada research. So that's why dia perlu research dulu. Ubat-ubat tadi pun dia perlu dulu testing. Dia orang kata nak kata tepat. Okay, ini boleh bunuh virus corona. Tak jumpa lagi setakat ni. Merawat, mencegah ada. Okay, merawat sementara okay, untuk jumpa ubat yang sebenarnya tu boleh. Tapi untuk bunuh tu memang setakat ni memang tak jumpa lagi lah. Vaksin ni untuk mencegah. Okay? Sebab dia boleh membantu mengurangkan seseorang yang mempunyai virus corona tadi. Okay? So macam air juga, awak kata air tadi, satu lagi. Tapi ini bukanlah rawatan yang utama. Air tu saya kata dah tadi, suatu yang kena sentiasa amalkan. Okay, dan saya nak relate apa yang awak tanya, kalau dah kena air tu macam mana boleh kurangkan. Kalau tadi saya kata itu amalan. Satu lagi awak kena faham, awak dah belajar macam mana kandungan air dalam badan tu yang sentiasa regulation dia, pergerakan regulate tu. Sebab proses pengaliran air ni ada dalam apa? Saya nak tanya sikit. Air ni berjalan dalam badan ni melalui saluran apa? Kita tahu kan dalam badan kita ada berapa peratus air, Azura? So adakah paru-paru tak terima air? Ya, okay. So that's why saya kata bukanlah yang main, yang utama. Okay, sebab yang utama tadi amalan tu untuk mencegah faktor. Okay. Yang lain ni lagi kah? Saya jawab, saya call Azura nanti boleh? Sebab saya ada. Okay, yang lain saya tutup dulu Boleh yang lain? Okay, tadi saya call Azura. Saya ada dapat panggilan ni. Okay, terima kasih semua. Azura nanti saya sambung. Okay, Selamat malam dulu.